Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Hari ini 22 April 2020. Hari ini kita pun dah berada pada tanggal 28 Syaban. So insyaAllah hari ini kita akan sambung sesi bedah buku kita. Saya rasa hari ini dapat ke-14. So dah sampai ke bahagian kedua, iaitu sebab buku ni dipecahkan kepada dua bahagian. Bukunya adalah Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan daripada perspektif yang segar dan komprehensif. Tulisan saya sendiri tahun 2008 dan naskah di tangan saya ni tahun 2014, naskah cetakan ke-6. Telah habis ataupun tiada lagi cetakan terkini di pasaran, dihentikan cetakan. Sebab buku ni pun dah lama di pasaran, dah lebih 10 tahun. Jadi diberikan laluan kepada buku-buku baru, buku-buku lain. Tapi anda boleh dapati buku ini di State Library, National Library. Kalau di Selangor ni di semua library perpustakaan negeri Selangor, di sekitar negeri Selangor, perpustakaan-perpustakaan daerah semua ada buku ni, insya-Allah. Dan juga di IPTA dan IPTS, di beberapa universiti tempatan ada buku ini menjadi rujukan juga di library di universiti tempatan. Jadi insya-Allah saya akan baca bab 6, rahsia personality warna. So kita dah nak habis sikit je lagi. So inilah masuk ke page yang ke-98. Buku ni tebalnya 170 macam tu 178 total page. Kalau minat dengan buku ni, versi ringkas, versi warna-warninya adalah bongkar potensi diri melalui psikologi warna. So ini 30% ataupun bab 2 ni, yang bab 6 ke atas ni sebahagian besarnya ada dalam ni. Dan yang ni saya terbitkan tahun 2017, 2018 saya terbitkan sendiri. Sekarang ni dah cetakan kedua, 2019 cetakan kedua. So kalau nak beli buku ni, boleh tengok offer yang kita buat ada di wall saya tu, boleh scroll kan. Ujian warna. Adakah saudara perlu mengambil ujian ini? Dan adakah ia penting bagi saudara? Sekiranya persoalan ini muncul di benak saudara sekarang, jawapannya adalah ya. Ujian ini penting. Ujian ini disusun bagi mengenal pasti kecenderungan saudara secara pemikiran, perasaan, tindakan dalam berbagai aspek kehidupan, yang seterusnya menemukan saudara dengan warna personality saudara. Ia disusun sempurna oleh pakar-pakar psikologi warna dan ahli terapi warna, kromatologi, bagi mengesan tenaga psi energy ni psycho energy yang terdapat pada manusia. Ia bukanlah mutlak, namun ujian ini membantu seseorang mengesan warna personalitinya lebih mudah dan lebih efektif. Sebelum kita mulakan, marilah kita menilai beberapa sebab mengapa ujian ini perlu dilakukan. Antara sebab-sebab mengapa saudara perlu melakukan ujian warna ini adalah: 1. Bagi mengetahui warna personaliti diri, kerana ia adalah tujuan asal saudara memiliki ataupun mendengar sesi bedah buku ni lah. Yang kedua, bagi mengetahui potensi, kecenderungan dan melebihi personaliti warna diri saudara. Ia memudahkan proses perkembangan selepas perkembangan diri, selepas mendapat gambaran mengenai apa yang saudara miliki dan tidak miliki. Seterusnya saudara dapat meneroka dan mengeluarkan potensi yang ada. Sebab itu kenal warna kita tu juga macam kenal apakah lagi bakat, apakah lagi potensi yang kita miliki. Mungkin kalau bukan untuk kita pun, mungkin untuk generasi kita kan. So bagi menjawab beberapa soalan, yang seterusnya nombor 3, bagi menjawab beberapa persoalan berkaitan diri, saudara tidak perlu lagi berada dalam keadaan ragu-ragu, mempersoalkan dan mempertanyakan mengapa sesuatu yang berkaitan dengan diri saudara itu berlaku sedemikian. Namun seumpama membongkar rahsia hukum kejadian, law of creation. Contohnya mereka yang tertanya-tanya, kenapa saya selalu tengok kawan dia buat network marketing berjaya, jadi je kan, dia susah nak menjadi. Saya dihadiri ramai yang macam ni mereka dah labur duit banyak sebab
teruja dengan plan ataupun program daripada kita kata business network marketing. Dan bisnes tu memang bagus, produknya mungkin bagus. Selalu saya bagi tahu kalau nak pilih insurance ke, nak jadi agent insurance ke, nak jadi financial planner ke, ataupun you nak jadi marketeer ke dalam network marketing, so tengok credibility, credential syarikat yang you akan bekerja ataupun yang you akan bisnes bersama. Jadi kalau syarikat tu ada credential yang bagus, potensi yang bagus, pengalaman, history yang bagus. Jadi mungkin di situ memberikan dorongan. Tambah pula kalau ada leader-leader yang bagus. Saya ramai ataupun ada di kalangan mereka yang telah pun secara langsung tak langsung coaching programnya dengan saya yang menjadi peneraju industri, menerima award dalam industri, dalam network marketing, dalam insurance, dalam financial planner. So ramai yang hebat-hebat yang sekarang ni jadi speaker, jadi motivator, jadi trainer. Malah ada student-student saya ni ataupun ex-client saya ni, mereka masih berhubung. Bila perlu mereka akan datang coaching dengan saya, personal coaching dengan saya, personal consultation dengan saya, dan mereka sendiri dah berkhidmat, dan program-program mereka lebih ramai. Mereka buat live ni lebih ramai orang like dengan share berbanding dengan mungkin saya sendiri. Jadi itu direction ataupun keperluan masing-masing mengikut chapter dan bidang orang kata bisnes masing-masing. Dan apa yang saya bagi tahu, kadang-kadang muncul persoalan mereka yang follower ni, dia nak ikut, kemudian dia tahu mungkin cikgu dia tu coach dengan saya, jadi mentor dia ni coach dengan saya, so dia datang. Dan antara soalan yang ditanya, kenapa dia tengok orang tu boleh buat dan dia rasa macam senang je, tapi bila dia dah join, dia dah invest, dah beli barang, modal yang agak besar, jadi dia tak dapat nak push. Jadi saya kata sebenarnya sebab potensi diri setiap orang berbeza-beza. Jadi bisnes yang sama mungkin boleh dibawa, tapi caranya kena berbeza. Mungkin caranya macam lain sikit. Jadi walaupun kita boleh copycat idol kita tu ataupun kita kata mentor kita tu, tapi kita kena ada cara kita sendiri juga bagaimana kita nak menggayakannya, kan? Jadi setiap orang kena tahu bahawa kelebihan dia dari aspek mana. Jangan bulat-bulat tiru, jangan bulat-bulat ikut, sebab mungkin pada peringkat awal kita teruja, so kita dapat, tetapi lepas tu kita tak berjaya mengekalkan momentum. Kerana apa? Sebab yang kita ikut tu ada warna yang berbeza, kita warna yang berbeza. Jadi salah satunya contoh macam kes yang saya ingat, saya suruh dia banyakkan dalam bentuk informasi. Sebab dia suka membaca, dia seorang intellectual, tapi dia dah ada career, tapi dia tinggalkan career itu sebab dia nak cuba network marketing, dia nak cuba involve dalam produk, sebab teruja dengan group yang dia join itu, kemudian teruja dengan business plan yang ada. Jadi pada saya, kenapa tak cuba buat benda yang sama, tetapi boleh buat benda yang sama tetapi melalui perspektif ataupun skop ataupun kaedah strategi yang berbeza mengikut kelebihan dirinya. Jadi kalau macam leader itu memang speaker, dia bukan speaker, dia bila bercakap depan orang dia gemuruh, jadi orang tak berapa nak dengar. Jadi saya advisekan dia banyakkan informasi, banyakkan nota, banyakkan fakta, sebab dia lebih kepada orang yang sedemikian. Jadi apa yang berlaku dalam presentasi, dia tetap bercakap tetapi dia rujuk kepada slide dan nota yang penuh dengan fakta. So dia cakap tu macam dibaca, tapi bila slide dia tu berbeza dengan orang lain, so sales dia juga tinggi dan akhirnya dia berjaya menjadi one of top leader dalam kumpulan tersebut. Jadi ini antara perkara menarik. Anda kena kenal personality anda, jawab beberapa soalan dan akhirnya anda tahu bagaimana nak menggayakan mungkin kejayaan sama. Macam kita tengok sekarang, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan kita, katalah dia personality yang prihatin, ambil berat, caring, idealistik, seorang yang banyak berpersonality biru. People dia suka benda yang tenang, harmoni, cakapnya teratur, cakapnya sopan, adabnya tinggi, kemudian kepimpinannya melalui teladan dia tunjuk, dan dia bagi banyak inspirasi, motivasi kepada orang, dan dia tegas. Jadi orang teruja dan orang tertarik dengan perwatakan ini. Jadi orang akan rasakan bahawa dekat dengan diri beliau. Jadi di situ dia menarik
banyak penyokong, banyak kata support system orang di kiri kanannya yang mendorong menjadikannya kepimpinannya menjadi lebih menonjol. Jadi mungkin dia memainkan peranan besar di sebalik tabir yang menasihati pemimpin-pemimpin negara untuk ikut prosedur-prosedur yang padanya penting, padanya perlu, dan padanya pada Dr. Nur Hisham ni mungkin dia rasa kena lakukan langkah-langkah ini. Jadi walaupun ada tekanan daripada politik ataupun mungkin daripada pemimpin-pemimpin atasan, tapi beliau tegas dalam menyampaikan dan beliau tolerate diplomatik dalam menyampaikan ideanya. Mungkin nak tak nak pemimpin-pemimpin kita pun kena terima pendapat mereka yang lebih pakar dan arif ini, dan akhirnya Malaysia menonjol di negara di Asia Tenggara, setidaknya di dunia, dalam menangani COVID-19 ini kan. Jadi kita kena faham bahawa orang yang menguasai warna dia, diri dia, sama ada dia tahu ataupun tidak ilmu ni, tapi bakatnya itu lebih menonjol bila dia berada pada posisi yang tepat dan dia memainkan peranannya dengan lebih tepat. Kita tengok orang tu, kita teruja, kita nak jadi macam tu, sedangkan kita tidak bawa aura itu dan kita tidak ada posisi itu. Itu yang jadi kadang-kadang tak match tu. Okey. Bagi mengetahui kelemahan dan kekuatan saudara, maknanya yang keempat, poin keempat, bagi mengetahui kenapa nak buat ujian ni ya. Bagi mengetahui kelemahan dan kekuatan saudara, saudara dapat memperbaiki dan menjadikan diri lebih baik dari yang sebelumnya. Yang kelima, bagi mengetahui sifat orang lain dan seterusnya memahami mereka, mungkin saudara dapat meminta pasangan melakukan ujian ini. Jadi untuk kita faham orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin kita boleh minta pasangan kita buat ujian ini sebagai usaha untuk memahami dirinya lagi. Ataupun mungkin saudara dapat mengandaikan skop personaliti orang itu tergolong daripada personaliti warna yang mana. Mana kita tengok based on soalan-soalan ni, kita rasa dia personaliti biru, dia personaliti hijau. Macam tadi macam saya tengok Datuk Dr. Nur Hisham tu, saya agak-agak dia personaliti biru hijau, contohnya macam tu. Okey. Ini juga proses memartabatkan silaturahim sesama insan. Apabila saudara dapat memahami orang lain, mungkin lebih mudah untuk saudara berurusan dengan mereka. Mungkin setengah mereka melaburkan wang mempelajari teknik NLP bagi mengenali personaliti manusia. Malah ada yang belajar ilmu psikologi plus, ada yang belajar ilmu numerologi dan sebagainya bagi tujuan ini. Saudara juga mendapat hasil yang sama melalui buku ini. Maknanya pelaburan anda begitu murah saja. Dengar, mungkin kongsikan ataupun baca buku ni, cari naskah buku ni, baca dan ulang-ulang kali tengok beberapa part yang penting, dan akhirnya anda macam pergi kursus yang NLP mungkin berapa sekarang ni, RM3,000, RM5,000 macam tu, kursus seminggu macam tu kan. Kemudian numerologi, kalau saya sendiri pun mengajar numerologi, khusus asas dan advance mungkin dalam RM1,000. Jadi anda dapat jimatkan masa, jimatkan wang dengan hanya buat personality warna, kerana kalau ini salah satu cara yang lain. Tapi kalau nak belajar itu, nak belajar tambah lagi ini, tambah ini, lagi bagus kan, lagi banyak cabang. Okey. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, bagi menghubungkan secara lebih mendalam dengan diri saudara sendiri. Maknanya bagusnya buat ujian tahu warna diri ni, dapat menghubungkan secara lebih mendalam dengan diri sendiri. Ini kerana kebanyakan orang hanya mengambil bahagian kepada keadaan luarannya saja. Mereka tahu mereka kurus, gemuk, cantik, kurang menarik, tinggi, gelap, cerah dan sebagainya. Segalanya itu masih luaran. Sekiranya mereka merasakan mereka tidak sihat, mereka bersenam. Manakala cara mereka menjaga kesihatan adalah dengan mengurangkan pengambilan makanan ataupun menambahkan pengambilan macam tu kan. Oleh sebab itulah di antara mereka yang sangat menghabiskan duit semata-mata untuk memperbaiki luaran sahaja. Jadi bagaimana dengan keadaan dalaman pula? Bagaimana saudara nak memperbaikinya? Ujian ini membantu saudara mengenal diri sebenar, seterusnya memperbaiki seperti mana saudara mahu ia kelihatan. Maknanya ini kaedah untuk kita perbaiki diri dalam diri kita, bukan luaran kita semata-mata. Kalau luaran pun kita beli exercise, alat exercise, mungkin kita beli treadmill harga 3-4 ribu, bayar credit card contoh kan.
Sebab dengan azamnya untuk kuruskan badan ataupun untuk sihat, untuk senaman. Jadi itu pelaburan-pelaburan yang kita buat untuk luaran kita. Mengapa tidak buat ujian ringkas? Dengar, mungkin dapatkan ilmu ini, belajar ilmu ini, datang khususnya mungkin untuk perbaiki diri dalaman. Kan? Itu satu pelaburan juga. Okey. Kini saudara sudah pun mula mengetahui mengapa perlunya mengambil ujian ini. Bagi sesiapa yang masih teragak-agak mengambil ujian ini, jangan takut. Ujian ini bukan mencari kelemahan diri. Sebaliknya ialah bagi meneroka dan mengenali lebih mendalam diri saudara. Seterusnya membina harapan-harapan baru bagi mengembangkan potensi yang ada melalui haluan yang tepat dan sempurna. Okey. Pada mereka yang baru ikuti, kita sedang bedah buku Aura Personality Warna. Kita berada di page yang ke-100. Kalau anda ada naskah buku ini, buka ke page 100. Kita nak masuk bab bab tajuk serba sedikit informasi mengenai ujian warna. Okey. Jadi kalau anda yang nak dapatkan buku ni dah tak ada, tapi boleh dapatkan buku ini sebab dalam buku ini juga ini buku ketiga, saya ringkaskan daripada apa yang ada dalam buku ini dan saya buatkan dia berwarna-warni dan di belakang ni pun ada ujian untuk warna. Ujian untuk warna tu pada page yang belakang ni ada ujian yang anda boleh lakukan. Tik saja, buat satu-satu ujian. Ada 7 set ujian. So nanti anda akan dapati anda personality warna apa. Ada 7 set ujian daripada warna merah sampai warna violet. So kalau jawapan anda besar, banyak untuk warna itu, kemungkinan besar anda adalah personality itu. Okey. Ini cara baru melihat diri melalui perspektif yang segar dan komprehensif. Buku ini diterbitkan tahun 2008. Untuk ijak kabur ilmu, tolong like dan share video ini. Terima kasih banyak. Sedikit informasi mengenai ujian. Ujian ini bertujuan mencari warna dalaman saudara. Namun ia bukanlah bermaksud warna ini adalah muktamad. Ingat, saudara adalah pelangi. Potensi saudara sebenarnya adalah terlalu banyak. Spektrum warna ini mempunyai keistimewaan masing-masing dan saudara mampu meneroka sekiranya saudara mahu. Manakala bergantung kepada kemahiran dan keinginan dan kesungguhan saudara. Saudara mempunyai berbagai warna dalam diri, maka saudara dapat mengembangkan lagi potensi diri warna-warna yang lain yang diinginkan. Namun, sebelum mengembangkan potensi warna yang lain, lebih sempurna sekiranya saudara mengetahui warna dalaman atau warna asas terlebih dahulu. Kerana ia adalah warna diri saudara yang perlu saudara terokai rahsianya. Maknanya pada setiap orang Allah Ta'ala jadikan ada warna base, warna asas dia. Dia warna dalam ilmu ni, mengikut perspektif ni, anda ada warna asas yang tersendiri. Katalah saya warna hijau. Tapi saya ada juga potensi warna-warna lain. Biru, kuning, orange, merah, violet. Warna-warna lain tu saya boleh kuasainya kemudian. Mungkin dengan pemakaian warna, mungkin dengan kita kata melakukan aktiviti dalam warna tersebut, atau menjanakan melalui pemakanan ataupun melalui teknik-teknik khas. Tetapi warna asas diri itu adalah yang mula-mula yang lebih mudah untuk dikuasai. Setiap warna adalah sesuatu yang subjektif, tiada yang betul, dan memilih warna adalah sesuatu yang subjektif. Tiada yang betul atau tiada yang salah. Segalanya bergantung kepada diri saudara dalam menentukan apa yang betul dan apa yang salah mengikut penilaian. Pelbagai jawapan menjadi betul ataupun salah mengikut cita rasa individu itu sendiri. Namun penilaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor agama, bangsa, budaya, didikan, sekeliling, umur dan lain-lain. Begitulah keunikan cita rasa manusia. Maknanya nanti bila anda buat ujian, cita rasa anda nak right itu pun ada pengaruh. Mungkin anda berfikiran macam tu kerana anda dididik macam tu, faktor dulu pengalaman macam tu. Mungkin dulu dibesarkan dalam keluarga yang macam tu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Okay? Sebab tu sebenarnya yang paling bagus adalah melalui diagnosis aura menggunakan mesin aura. Sebab anda tak payah fikir nak jawapan. So ini diagnosis aura, foto aura. So ini datang, scanner letak tapak tangan macam dekat immigration tu. Kita letak kita punya thumbprint, tapi ini perlukan 5 jari, tapak tangan terus. So daripada situ dia scan apakah warna personality anda. Kalau anda buat ujian warna yang saya maksudkan dalam buku ni, ujian bertulis.
Jadi kadang-kadang anda fikir betul kot. Contohnya macam kadang-kadang saudara menggunakan kuasa yang ada pada diri saudara dengan mendesak orang lain. Kita rasa kita tak macam tu. Tapi pada orang lain kita memang orang yang kuat mendesak. Kita tak tanda. Kalau orang lain yang tolong tandakan untuk kita, mungkin dia tanda. Jadi bila dia minda, bila ujian betul dia minda, kadang-kadang ujian tu dia tak berapa tepat. Sebab ada pengaruh-pengaruh lain. Faktor sekeliling, umur, didikan dan segalanya. Salah satu faktor penting adalah emosi. Sekiranya saudara memilih sesuatu warna hanya kerana cara emosi kita bertindak atau terangsang dengan corak ataupun warna pada waktu itu, ini juga berlaku semasa saudara memilih jawapan yang tepat semasa melakukan ujian warna ini. Contohnya macam kita juga pilih macam contoh warna baju, ada design yang sama ataupun design tudung, tapi ada berbagai warna. Kita rasa itu kita tertarik dengan warna itu. So kita buat pilihan ikut perasaan, ikut emosi, ikut yang kita suka kan. Ikut yang kita rasa kita suka. Kita teruja pada masa tersebut. Tapi mungkin lighting dia ataupun kamera dia nampak lawa. Bila benda tu order online contoh, bila sampai tak cantik pula ataupun tak sama pula warna yang macam kita suka kan. Emosi kita lain. Okay? Jadi sama juga pasal anda nak soal jawab ni, kadang-kadang anda jawab tu anda rasa itu jawapannya, tapi mungkin pada masa lain anda bertanya soalan yang sama, lain pula perasaannya. Okay? Contohnya mungkin saudara memilih personality berwarna merah hanya kerana pada waktu itu saudara berada pada keadaan agresif, gairah, macam excited ataupun tidak berhati-hati dalam menilai. Jadi kita jawab, tengok-tengok, check semua, kita personality merah. So kita pun ingat kita personality merah. Bila datang buat aura scan, tengok-tengok kita warna kuning ataupun warna orange. Lari pada merah. Kenapa? Sebab waktu kita jawab tu kita excited ataupun kita nak cepat. Jadi kita tak fikir matang-matang ataupun tak fikir betul-betul. Sedangkan apabila saudara bertenang dan bersikap terbuka, jawapan saudara cenderung kepada warna personality yang lain. Okey. Dari itu kita dapat lihat betapa emosi pada masa itu dapat memberikan impak yang besar dengan cara pemilihan kita. Maka saya nasihatkan saudara mengambil ujian ini dengan lebih santai dan tenang. Lakukan ujian ini beberapa pusingan dalam situasi yang berlainan supaya saudara mendapat keputusan yang konsisten. Apakah warna diri saudara yang sebenarnya? Kelak ia menemukan saudara kepada fakta-fakta mengenai warna asas pada diri saudara. Warna asas inilah yang menjadi lapisan aura yang paling dalam, iaitu lapisan yang paling dekat dengan dengan permukaan kulit kita. Ia sukar berubah, ia kekal pada diri kita selagi kondisi. Maknanya kalau kita buat ujian ni berulang-ulang kali, kalau dah dapat sesuatu yang konsisten, maknanya buat 2-3 kali pun memang kita ni personality kuning lah. So kemungkinan besar itulah warna asas yang dekat dengan kulit kita, lapisan paling dalam. So warna tu jarang berubah. Itulah warna diri kita, itulah warna personality. Kecuali kita sakit, kecuali kita sihir, kan, kita berubah jadi orang lain. Kecuali kita terlalu emosi, sedih sangat, baru kita berubah menjadi orang lain. Okey. Mana tadi? Warna asas inilah yang berada pada lapisan yang paling dalam. Ia sukar berubah, ia kekal pada diri selagi kondisi kesihatan fizikal, minda dan emosi kita sihat. Dalam arti kata lain, ia hanya dapat bertukar apabila kita sakit teruk, terlalu stres, terlalu banyak kesan, tindak balas kimia dan sebagainya. Warna-warna lain berada pada sekitar warna asas tadi. Maknanya warna asas tu, katalah contoh kalau orang tu kuning, warna asasnya di dalam, yang warna lain tu ditempel dekat luar. Ia akan menggambarkan suasana ataupun bentuk tenaga yang ada pada masa tersebut, yang digunakan pada masa tersebut. Sebab tu kalau buat aura foto, kita akan nampak ada beberapa warna. Tapi tugas physician, dia kena mengesan apakah warna asas orang itu. Sebab contohnya macam kalau kita cek darah lah, kita ada macam-macam benda yang kita boleh cek melalui darah. Tetapi kalau nak tahu darah jenis apa, so lab akan fokus ini nak trace type of blood tu kategori apa, A ke B ke, AB ke, O ke, contoh kan. Selepas saudara mengenal pasti warna saudara, pergilah ke bahagian-bahagian mengenai cerita warna tersebut. Terdapat 4 elemen penting yang dikongsikan, walaupun ada banyak yang lain, tapi dalam buku ni saya kongsikan 4. Elemen sosial, perhubungan, kewangan dan kerjaya. Saya kongsikan 4.
sosial, perhubungan, kewangan dan kejayaan. Dalam buku ni saya kongsikan lebih. Saya kongsikan lagi dalam bentuk alam, pemakanan yang sesuai, kemudian faktor usia, kemudian saya tambahkan lagi kristal, contoh macam tu. So dalam buku ini dia pecahkan kepada 4. Dia tak cadang pun kristal apa, pemakanan apa, tapi dalam buku ni ada. Tapi dalam bentuk gambar saya ringkaskan. Ya. So offer untuk Ramadan buku ni RM55 sahaja. Harganya RM69 yang asal. RM55 sebelum masuk wang pos. So nanti boleh tengok pada page sebelumnya, boleh hantarkan order ke 017-300-2349. Okey, saya pecahkan kepada 4 bahagian. Nanti anda baca warna diri anda dan kaitkan dengan 4 bahagian itu, iaitu sosial, perhubungan, kewangan dan kejayaan. Dan saya juga masukkan juga aspek kesihatan dan pertumbuhan sedikit ya. Walaupun hidup ini walaupun hidup kita turut dibantu dengan elemen-elemen lain, 4 elemen ni sebahagian yang penting dan menitik beratkan dari aspek kehidupan kita. Maknanya tadi kalau yang akhir sekali tadi, contoh kewangan dan kejayaan itu satu kategori. Kemudian yang akhir sekali kesihatan dan tumbuhan itu maksudnya perkembangan diri. So 4 aspek itu sosial, perhubungan, kewangan dan kejayaan dan perkembangan diri dan kesihatan. Boleh ya? Nak tahu warna diri, kena buat ujian warna. Ini yang kita sedang nak baca sekarang. Ataupun datang ke lepas PKP nanti boleh datang ke office saya untuk scan menggunakan mesin aura. Okey. Kita ada sensor untuk mesin aura. Tahun 2013 saya dah bawa masuk. Sebab itu mesin pertama di Malaysia yang saya bawa masuk menggunakan kaedah video, menggunakan kaedah real time, bukan Polaroid picture. Polaroid picture ni kamera yang lebih lama, di mana kamera dulu kan dipakai snapshot. Dia tekan klik, dia flash menyala, so dia tangkap gambar. So macam yang kamera yang saya ada tu tahun 2013 saya bawa masuk, teknologinya US bukan Rusia. Teknologi US saya bawa masuk. Ini mesin pertama di Malaysia pada masa tersebut. Dan kena tahu saya bukan bawa dia secara komersial. Seperti mana mungkin sekarang ni anda pergi seminar pun ada orang tangkap gambar aura. Saya tak bawa cara komersial sebab untuk ambil gambar aura ni pun kena ada kaedah SOP dia. Kalau saya bawa ke seminar saya pun saya minta ruang khas ataupun bilik tertutup yang tidak diaruhkan tenaga oleh orang lain. Maknanya siapa nak ambil tu kena sorang-sorang, macam bilik X-ray. Sorang-sorang kena bilik X-ray. So tahun 2003 saya buat masuk dia mesin yang pertama, 17 tahun dulu. Kemudian kerana itulah pada tahun 2006-2007 saya dilamar oleh PTS Millennia untuk menulis buku ini. Okey. Sebab PTS Millennia hanya menjemput mereka yang pengamal dalam industri. Contoh penulis Millennia, Dr. Fazilah Kamsah, Dr. Tengku Asmadi, Dr. Daniel Halakah kan, TV9, Dr. Fazli, penulis buku motivasi dan pengurusi kepada motivator Melayu se-Malaysia, juga merupakan pengetua kepada sekolah NLP di kat Malaysia. Dan saya pada masa tahun 2008 buku ni diterbitkan, saya penulis kelima yang dijemput sebagai pengamal industri untuk memberikan konten ilmiah supaya buku itu menjadi panduan untuk rakyat Malaysia. Okey, contohnya buku saya ini digunakan sebagai rujukan untuk tesis-tesis pelajar-pelajar yang ambil bidang psikologi, ambil bidang warna, ambil grafik, ambil ID, ambil architecture, fotografi. Jadi mereka gunakan juga buku ni sebagai rujukan untuk dapatkan informasi kaitan tentang warna dengan psikologi manusia. Okey. So aspek sosial, bahagian ini membincangkan bagaimana saudara bersosial dengan diri saudara sendiri ataupun dengan masyarakat. Ia adalah gambaran umum mengenai saudara dengan melihat bagaimana keadaan yang saudara rasa selesa. Saudara mungkin lebih gemar bersendirian ataupun sebaliknya. Bahagian ini menjawab bagaimana saudara berkomunikasi sama ada ketika bersama orang lain ataupun dengan diri sendiri.
Selain itu, elemen ini juga membincangkan harapan saudara ketika saudara bersosial, sama ada saudara seorang yang penyokong ataupun mungkin saudara seorang yang sukakan perhatian ataupun lain-lain. Aspek perhubungan. Bahagian ini menjawab persoalan mengenai perhubungan yang sesuai dengan saudara, pasangan yang saudara tertarik padanya, dan bagaimana saudara dapat serasi dengannya. So ini aspek perhubungan, bagaimana kita dengan pasangan kita dan bagaimana biasanya kita akan tertarik yang macam mana dan bagaimana untuk kita memperbaiki perhubungan kita dengan orang itu. Pada bahagian ini juga saudara diperjelaskan dengan teknik komunikasi kepada pasangan. Dengan pasangan, darinya saudara dapat memperbaiki apa yang perlu bagi memantapkan arena perhubungan. Selain itu, bahagian perhubungan ini juga menjawab mengenai pengalaman seks dan perhubungan intim saudara serta pada tahap kecenderungan saudara terhadapnya. Ia juga membicarakan bahagian ataupun pendapat saudara mengenai hubungan intim dan apakah harapan saudara daripadanya. Walaupun topik ini agak sedikit sensitif bagi dibincangkan secara terbuka kepada sesetengah orang, namun ia adalah hakikat personaliti manusia. Kita tidak dapat lari daripada hukum kejadian, law of creation dan fitrah kita. Tahun 2007 buku ni diterbitkan. 2008 terbitan pertama, 2007 saya tulis. Saya dah bicarakan tentang law of creation. Beberapa tahun selepas itu, 2010 ke atas kot, keluar buku Law of Attraction. Sampai sekarang, tema Law of Attraction tu masih lagi orang popular. Tapi orang tak tahu ataupun orang tak kaji tentang Law of Creation. Sedangkan Law of Attraction adalah kesinambungan selepas adanya penciptaan. Kena ada penciptaan dahulu, baru ada hukum daripada apa yang dicipta tu, apa polanya, apa kodnya, apakah rahsianya. Daripada law of creation, bila kita faham Allah ciptakan kita dengan berbagai warna. Warna ni tadi macam magnet, menarik dan menolak. Apa yang dia tarik, apa yang dia tolak. Daripada situ baru ada law of attraction. Sebab attraction tu sesuatu yang menarik dan menolak. Ada juga pakar yang hebat dalam motivasi berkata bahawa law of attraction tu dah agak ketinggalan. Yang lebih utama, yang lebih penting adalah law of projection. Law of project, LOP pula. LOP, law of projection yang lebih penting. Apa yang kita pancarkan. Tapi macam mana nak pancar, macam mana nak tarik, semua ini bergantung macam mana kita memahami penciptaan kita, law of creation. Buku ni sebahagiannya dah menulis tentang law of creation. Saya percaya saudara cukup dewasa dan rasional bagi mempertimbangkan isu ini. Iaitu tadi dalam buku ni, dalam bab hubungan, saya juga mengupas tentang aspek seksual. Dan buku ni walaupun tak tulis 18 tahun ke atas, tapi kita membicarakannya secara agak terbuka dan penting kerana nak ataupun tak nak, dia adalah fitrah manusia. Okay? Fitrah alam, fitrah kejadian. Kita berkembang, dan untuk berkembang kita juga ada kemahuan, naluri, keinginan. So sebahagiannya adalah fitrah kemahuan kita terhadap berpasangan. Sebahagian daripadanya hubungan intim. Jadi kita kena bicarakan dengan cara yang lebih terbuka. Seterusnya kewangan dan kejaya. Bahagian ini membincangkan kejaya yang sesuai dengan saudara. Apakah makna kejaya pada diri saudara? Apakah kejaya dan bidang yang sesuai yang mampu saudara usahakan? Bagaimana saudara menilai wang dan bagaimana saudara mengendalikan masalah yang berkaitan dengan kewangan. Saudara dapat memahami sikap saudara pada kejaya dan wang. Seterusnya kemampuan saudara untuk lebih menyelah dalam pilihan yang bersesuaian dengan warna asas saudara ini. Semua ini dikupas dalam bentuk lebih mendalam dalam elemen kewangan dan kerjaya yang ada dalam buku ni. Selain itu, masalah ini juga cuba mengupas bagaimana saudara dapat menyelesaikan masalah. Saudara mungkin seorang yang kreatif ataupun mungkin seorang yang suka mengambil mudah pada masalah. Bahagian ini membawa saudara melihat daya kepimpinan dan mengupas cara saudara memimpin diri sendiri dan berpasukan. So selain daripada kewangan, dia juga kupas tentang kejaya, sebagaimana nak mantapkan diri dalam kejaya. Saya bacakan sampai yang ni, yang last. Kewangan dan pertumbuhan. Sebahagian ini membincangkan mengenai aspek yang penting dalam kesihatan saudara. Ia juga menjawab lebih mendalam. Ini kesihatan dan pertumbuhan, perkembangan.
Lebih mendalam lagi tahap sebenar kesihatan saudara dengan memberi gambaran pada bagaimana yang perlu saudara beri perhatian dan apa yang boleh dilakukan oleh saudara bagi menjana bateri kehidupan. Tenaga ini umpama sebuah bateri sel yang kita sebenarnya perlu sentiasa menjana bateri kehidupan kita ini. Sekiranya penjanaan yang betul, maka kesihatan saudara pasti bertambah baik dan kehidupan saudara menjadi lebih harmoni. Bahagian ini membincangkan senaman yang sesuai untuk saudara supaya saudara dapat supaya tenaga saudara dapat mengalir sempurna. Bahagian ini, selain itu, bahagian ini mencadangkan aktiviti yang sesuai dengan pertumbuhan ataupun perkembangan diri saudara. Ia mencadangkan apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dielakkan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Besok kita akan sambung dengan arahan ujian. Bagaimana cara nak ambil ujian. Saya tak tinggal satu page pun daripada mula bacanya, sebab itu kita dah hari yang ke-14. Jadi terima kasih, tolong like and share, tanda sokongan dan tanda ijab kabul ilmu, insya-Allah. Dan kalau anda minat untuk kupasan tentang aura diri anda, mungkin nanti anda boleh PM, tunjukkan gambar ataupun bagikan gambar pada saya. Nanti saya buatkan live khas, kupas gambar warna aura anda. Jadi pada mereka yang ada gambar, cari balik gambar aura anda, nanti tangkap gambar, pakai kamera anda dan postkan di komen. Nanti saya kupaskan aura anda secara live, insya-Allah. Mudah-mudahan. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih atas support dan sokongan anda. Hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.